Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, semakin meroyan dan membawang Hadi Awang ini sahabat-sahabat semua. Ya, apabila sekali lagi membuat fitnah berat, fitnah melampau sahabat semua terhadap parti DAP dan juga PKR. Jadi ya, ini antara satu lagi fitnah secara terang-terangan dan pastinya ya satu ajaran kenyataan yang menyesatkan. Jadi benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat sahabat-sahabat semua. Dengan pemimpin utama mereka mengeluarkan fitnah seperti ini, tidak sah lagi bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Jadi menarik untuk kita ikuti apa sebenarnya yang dinyatakan oleh Hadi Awang ini sahabat semua. Dan dikatakan DAP dan juga PKR boleh membuat saman kepada Presiden lebay PAS ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video dan juga pencerahan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu fitnah daripada Hadi Bawang ini. Daripada segi sokongannya, sebenarnya sudah beralih banyak daripada Perikatan Nasional kepada tak mengundi, tak tahu ataupun tidak akan mengundi Perikatan Nasional. Di kawasan selain daripada 4 negeri yang mereka menang. Even di kawasan yang mereka menang. Kenapa? Sebab golongan yang atas ni mereka faham agama, mereka faham bangsa. Golongan 35 ke bawah ni still gullible. Mereka tak faham. Mereka percaya bahawa apa yang dibawa itu, oh betul lah kot. Bangsa dan agama dua perkara yang paling mudah nak jual. Saya bagi contoh video ini tuan-tuan. Kita boleh tengok sendiri. Ini ucapan Hadi di Kemaman. Dengan PKR bahasa tak apa. DAP ni satu parti yang terang-terang bercanggah dengan Islam. Perlembagaan dia menegakkan sekularisme. Tak ada agama, agama tak ada kuasa. Ini sekularisme. Malaysia macam Singapura, tak ada rupa bangsa, nak hapuskan kebangsaan. Ini DAP. PKR pula liberal pragmatisme, parti yang tidak ada dasar, macam lalang ikut angin siut. Ini PKR, parti yang tak ada dasar, bercampur macam-macam. Keadaan yang sangat berbahaya. Pilihan raya ni bukan untuk Kemaman je. Nama pilihan raya Kemaman sebenarnya besar untuk Malaysia seluruhnya, untuk mempertahankan kerusi orang Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional, yang kita sedang memujuk lagi UMNO, kerana UMNO bukan semua menyokong PH, sedang memujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Okay. Yang awal tadi tu dia ada sebut sebenarnya. Dia kata, dan ini adalah berbahaya. Okay. Pertama, dakwaan tentang DAP adalah bercanggah dengan Islam. Dia kata sekular. Yang pertama sekali saya kata, di dalam Islam sebenarnya Islam sekular, dalam Islam tidak ada istilah sekular. Dan sekular tidak akan boleh mengatasi Islam. Sekular ini sebenarnya asal dia adalah satu fahaman yang bertentangan dengan Kristian. Kan? Sebab itu dalam salah satu pegangan dalam sekular adalah Kaisar untuk Kaisar dan juga Tuhan untuk Tuhan. Ada satu apa orang kata, satu verse yang dia orang quote. Dia sebenarnya ajaran yang di mana dia bertembung dengan agama Kristian, tetapi tidak dengan Islam. Saya pernah borak dengan Dr. Mazli kan. Dia tulis buku sekularisme dan sebagainya. So saya buat satu notion. Saya kata, doktor, saya nak bagi tahu sebenarnya sekular maksudnya Islam tidak ada istilah penentangan dengan sekular. Maksudnya saya bukan kata Islam itu sekular. Saya bukan kata sekular itu akan menentang Islam. Tak. Sekular tak boleh pun menentang Islam. Dia kata kenapa? Ini panjang perbahasan tapi saya pendekkan. Dia macam ni. Di dalam Islam ada satu usul. Usul dia begini. Semua perkara adalah boleh melainkan ada nas yang menegahnya. Semua perkara adalah boleh melainkan ada nas yang menegahnya. Now, bila kita bercerita tentang sekularisme antara lain adalah dia mengatakan yang mana hukum Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Maksudnya ibadah within the four walls of church, dia kata. Yang mana selain daripada itu undang-undang dan sebagainya itu adalah
berkenaan dengan negara. It is true untuk agama Kristian. Kerana kita kena faham, minta maaf kepada penganut agama Kristian, kita kena faham agama Kristian dia very strict, terutama bila bab ibadah dia ada very pengkhususan ibadah. Tetapi selain daripada ibadah, dia tidak ada kod. Dia tidak ada kod berkenaan dengan selain daripada ibadah. Dia ada ibadah dia yang khusus dalam Bible dia, cara sembahyang dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu, dia tidak ada kod. Dia tidak ada usul fiqh kepada selain daripada ibadah dia. Cuma berlaku Renaissance dan sebagainya, itu ada satu cerita lain lah, sewaktu zaman pada waktu itu. Nah, di dalam Islam, kita ada yang ibadah khusus kita ada selain daripada ibadah khusus. Selain daripada ibadah khusus, kita kata selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka itulah bertepatan dengan Islam. Nah, bila sekularisme datang, dia nak implement dengan satu-satu perkara. Dia kata Islam tidak boleh campur tangan. Kita tak perlu tulis perkataan Islam. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan Islam, itu dibolehkan. Nah, kalau kita kata bahawa negara ini adalah negara sekular, ataupun DAP katalah negara sekular. Kita ambil DAP lah, kita ambil UK. Memang dia sah-sah mengatakan dia adalah negara sekular. Saya nak tanya, ada tak perbankan Islam di UK? Jawapan mudahnya ada. Malah antara perbankan Islam terbesar di dunia berada di sebuah negara yang sekular paling besar di dunia, Germany. So, bagaimana sebuah perbankan Islam ada di sebuah negara sekular yang paling besar? Sebab itu saya kata tadi, Islam itu sendiri, dia tak melihat kepada sekular itu sebagai satu ancaman. Sebab sistem sekular, sistem Islam, suatu sistem yang sebenarnya, dia bukan, saya kata compatible, tetapi dia tak boleh nak serap, nak hapuskan, nak hancurkan Islam. Sebab Islam ada satu prinsip. Semua perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegahnya. So, sekular tak boleh nak asingkan. Saya ambil contoh, makanan halal. Adakah halal melarang, adalah sekular? Adakah sekular menghalang halal? Adakah sekular menghalang halal? Adakah sekular menghalal kepada halal? Tak. Kita tengok Amerika. Antara slaughterhouse terbesar di dunia, di US, saya tak ingat nama dia, halal. Antara slaughterhouse yang terbaik halal di dunia, di Australia. Itu saya maksudkan, sekular dan apa saja sistem tidak boleh menghalang Islam kerana prinsip dia sangat unik. Apa sahaja dipanggil asimilasi, apa saja perkara yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bertepatan dengan Islam. So, bila dia sebut tadi tentang sekularisme dan sebagainya, dia seolah-olah bercerita soal air dan api. Soal minyak dan air. Seperti minyak dan air. Seolah-olah begitu. Padahal Islam tidak sedemikian. Islam tidak sedemikian. Islam bukan black and white sahaja yang 50-50, tak. Sebab itu saya kata pemahaman dia tentang Islam, pemahaman Tuan Guru Haji Hadi tentang Islam, bagi saya banyak kesilapan dan banyak fault. Saya bukan kata dia tak Islam, tak. Saya bukan mempertikaikan akidah beliau. Saya mempertikaikan kefahaman fik beliau. Fik waqi', fik reality dan juga fik siasah, fik politik dia. Saya mempertikaikan. Saya tak nampak beliau adalah seorang yang faqih di dalam fik waqi' dan juga fik politik, fik siasah. Dia mungkin mahir dalam sirah umpamanya. Dan juga saya tidak mempertikaikan akidah. Jangan salah faham pula. Dia bukan orang PAS nak menghukum. Tak. Cuma saya mempertikaikan pandangan dia daripada segi politik dan juga cara fiqh secara realiti dia. Dia tak nampak perkara itu. Dan juga saya banyak mempertikaikan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan sekularisme. Mungkinlah satu hari nanti saya akan tulis buku berkenaan dengan sekularisme dan bagaimana sebenarnya Islam ni dan sekularisme tidak mengancam Islam pun. Sekularisme tidak dapat dia tak boleh, dia tak dapat pun nak mengancam Islam, because the way Islam operates, dia operate dalam satu konsep yang bersifat rahmat kepada manusia. Tak kisah apa sistem, whether komunis ke, whether anda sekular ke, whether anda kapitalis ke, whether anda demokratik ke, apa ke, konservatif ke, liberal ke, Islam akan sentiasa dapat menelusuri, masuk dan hidup di dalam mana-mana sistem yang dicipta oleh manusia. Malah Islam akan improvekan lagi sistem tersebut. Kerana generiknya Islam ini. Islam ini bukan satu benda yang mati, yang statik. Dia bersifat fleksibel. Fleksibelnya dia umpama air, tuan-tuan. Wherever you put, dia boleh adapt dalam suasana tersebut tanpa dia hilang
core dia, asas dia. Ni kalau saya buat course ni, saya ada satu course yang khas nak menyentuh soal ini. Mungkin kita boleh buat benda lain. Tetapi yang saya tertarik, dia kata tadi dua perkara, Hadi Awang sebut tadi. Yang pertama, bila dia kata kita akan nak menarik lagi orang UMNO, ada orang UMNO tak setuju dengan Pakatan Harapan. Dalam pada dia kata dia nak tarik tu, ada 4 orang dah lompat daripada Bersatu. Saya kata ada orang daripada PAS, tetapi dia berjaya halang. Sebenarnya tuan-tuan, daripada UMNO dah tak ada dah nampak harapan nak pergi pindah kepada Bersatu, dah tak ada. Kepada Perikatan Nasional dah tak ada. Beberapa orang yang nak lompat itu, akhirnya kalau mereka nak lompat dan menyatakan sokongan, bukan setakat apa, mereka dah tak ada apa. Okey, tuan-tuan rasa mereka nak hilang ke peruntukan yang diberikan kepada kerajaan 1.4 juta? Saya tahun lepas lah, tahun ni saya tak tahu lah kan, tahun akan datang ni. Kita rasa mereka nak hilang? Nak bersama dengan pembangkang atas dasar itu? Tidak. Jadi daripada situ, jumlah yang disebutkan itu hanyalah retorik beliau di dalam kempen kepaman di hadapan pengikut beliau. Itu saja. Dan kedua, bila dia kata ini untuk rakyat Malaysia, betul. Kemaman adalah untuk rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana kalau rakyat Malaysia, terutama orang Kemaman, nak berubah, kalau PAS kalah di Kemaman, dia satu signal yang sangat besar bahawa sokongan yang selama ini ada kepada PAS telah mula berubah secara drastik. Tapi kalau PAS menang, tak ada apalah, biasa je. Saya dah kata, kalau PAS menang tak ada masalah. Tapi kalau PAS kalah, pernah kita tanya soalan ni tak? Dan yang kedua tadi, bila dia menuduh sebagai DAP itu anti-Islam, saya rasa DAP dah boleh saman dah ni. Termasuk PKR dah boleh saman dah. Saya rasa daripada video itu sendiri, PKR sebenarnya dan juga DAP boleh saman apa orang kata, Haji Hadi dah. Boleh saman Haji Hadi. Now, sebelum kita pergi ke cerita Bersatu berpecah, saya nak baca survey. Yalah, tapi saya macam unfair, panjang kalau kita nak cerita survey, tapi kita cerita secara umum dahululah kan. Now, ini adalah survey yang dilakukan oleh Merdeka Center, dan Merdeka Center nampak sebelum pembentangan bajet hari itu, tempoh hari, rekod sebelum pembentangan bajet, bahawa sokongan rakyat terhadap ataupun persepsi rakyat terhadap kepimpinan kerajaan Madani ini menurun. Ini sebelum bajet. So, kita tertarik untuk melihat apakah selepas bajet persepsi mereka akan meningkat. Ini adalah dapatan yang dibuat oleh Merdeka Center daripada tahun 2018 sehingga 2023. Now, merah ini menunjukkan mereka tidak puas hati, tak suka. Biru ini menunjukkan mereka suka. Now, daripada ini kita nampak trend bahawa ada lebih kurang 4 kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan 2018, Kerajaan Muhyiddin Yassin, Kerajaan Ismail Sabri, dan akhirnya Kerajaan Madani pada hujung ini. Nah, kita bagi satu persatu. Dan kalau kita lihat dekat sini, kita nampak trend pada awal bahawa rakyat suka kerajaan ini. Ini persepsi, ini bukan reality. Ini berdasarkan persepsi. Secara persepsinya mereka suka. Tetapi as time goes by, tak suka itu dah mula meningkat berbanding dengan suka. Dan akhirnya pada bulan 1 2019, kita nampak bahawa apa yang berlaku, tak suka itu lebih. Kenapa? Kalau tuan-tuan ingat, pada waktu ini berlaku antara lain, apa dia? Fitnah berkenaan dengan tabung haji. Di sinilah bermula fitnah berkenaan dengan tabung haji dan yang lain-lain. Dan kita nampak trend ni mula tak suka tu menaik. Kemudian bila beralih kepada kerajaan Muhyiddin Yassin, sama juga. Kan? Dia bermula tak suka dahulu, kemudian dia suka. Kan? Kalau tuan-tuan tengok Februari, ini memang kerajaan Pakatan Harapan Januari, masuk Februari Malaysia. Dan bila masuk bulan 5 setelah angkat Subah, 58% rakyat berbanding 30% merasakan we are going to the right direction. Okay? Kita dah tukar kerajaan. Baguslah ni. Tetapi tuan-tuan tengok dekat sini. Akhirnya pada bulan 2020, bulan 9, prestasi mereka mula menurun dan rakyat mula tidak suka. Kerana pada awalnya mereka menjanjikan itu dan ini, lepas itu negara tutup. Tetapi ada nampak peningkatan sedikit pada bulan November 2020. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada masa itu diumumkan KWSP November 2020 iSinar. So nampak peningkatan. Tetapi turun balik dan akhirnya diumumkan balik KWSP iCitra November 2021, nampak peningkatan. Pada bulan Jun 2021 nampak peningkatan dekat sini, tetapi masih tidak cukup menyelamatkan negara pada waktu itu. Dan kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan gagal. Alright. Now, masuk Ismail Sabri.
Ismail Sabri bermula dengan kerajaan ini dianggap sebagai gagal. Tetapi bila bertukar pada bulan 9, dia angkat sumpah pada Julai, Ogos, kemudian masuk bulan 9, Ogos itu Air Citra diumum ataupun Air Lestari kot. Tapi KWSP diumumkan dan mula naik. Tuan-tuan nampak mula naik, sokongan mula naik. Tetapi immediately terus turun sokongan tersebut. Sehinggalah pada November 2021-22, pada waktu itu naik sedikit di sini kerana KWSP pada bulan Mac 2022 naik sedikit. Dan akhirnya kita tengok tetap juga kerajaan sokongan menurun. Dan akhirnya berlaku pada kerajaan sekarang ini bila mula mengambil alih post election menaik semakin baik, kemudian pada hujung 2023 mula menurun 47%, 60% kepada 31%. Now, tetapi dalam kerajaan ini tidak diperkenalkan lagi sebarang inisiatif-inisiatif yang kita sebut tadi tu. KWSP, Air Citra, kerajaan ni tak buat. Malah banyak perkara yang kerajaan ini nak, yang rakyat nak, kerajaan ni tak nak buat. Sepatutnya kalau mereka risau kepada benda ini, dia kena inject lebih banyak. Bukan, data ini diperolehi sebelum pengumuman bajet KWSP sebagainya. Now, ada orang kata, bagilah KWSP, nanti akan naik sokongan. Kita dah buktikan, walaupun dibagi KWSP, sokongan itu naik sikit dan sementara saja. Kerana apa? Mereka tak address the real issue. What is the real issue? The real issue daripada semua ini adalah berkenaan dengan ekonomi. Dan saya kata indikator ekonomi itu, dan kalau kita nampak impak dia bukan tahun ini. Impak dia 2024. Kita kena tunggu 2024 untuk kita nampak mula impak. Tak drastik tetapi bermula. Tetapi kita kena sabar. Dan dalam kesabaran tersebut, kita tak boleh sabar biar diam saja. Saya dah cakap dengan Wabi Fahmi Fazal dan beliau bersetuju kena diperkemas dan dipertingkatkan lagi penerangan kepada rakyat akan perkara ini, bahawa kita perlu, kita kena tambah lagi apa orang kata, usaha kita untuk memberitahu kepada rakyat sabar, kita menuju ke jalan yang betul, kita kena perbaiki fundamental terlebih dahulu. Ya, some tax kita kena ambil balik, kejutan itu akan ada, tetapi ini perkara perlu lakukan untuk nak selamatkan negara. Tuan-tuan boleh download sendiri dekat Merdeka Center untuk tengok data ini. Dan the biggest problem facing the country menurut total 77.8%, 80% Melayu mengatakan ekonomi, Cina mengatakan 69% ekonomi, Indian 80% ekonomi, Muslim Putra 84% ekonomi, peratus ekonomi 79.5%, non-Muslim Putra mengatakan isu dia adalah still ekonomi. Nah, adakah ekonomi itu bermasalah? Itu cerita lain, itu reality. Itu data, kita boleh kata tak dengan data ini, data itu. Tetapi ini adalah persepsi. So, adakah kita boleh counter persepsi ini? Itu adalah persoalan yang kita kena bahas dan kita kena jawab. Baik. Last sekali, tuan-tuan. Alright, so itu dia sahabat semua, satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswandi. Yang pertama tadi tentang tuduhan dan juga fitnah yang dilemparkan oleh Presiden Lebay Pas, Hadi Bawang. Ya, beliau membawang, ya, membuat tuduhan DAP, PKR begini dan begini. Sebenarnya itu hanyalah cubaan mereka untuk membina persepsi. Kononnya, ya, DAP begitu, PKR begini. Sahabat semua, kita boleh tahu siapa sebenarnya yang semakin terdesak, sanggup memainkan sentimen agama bangsa seperti ini. Ya, kononnya terancam dan macam-macam lagi tuduhan yang dibuat. Sahabat-sahabat semua, ini adalah satu tindakan ataupun kita panggilnya sebagai politik sempit, politik perkauman dan sebagainya. Bagaimana pandangan anda? Itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Apabila mendengar pencerahan daripada Brother Iswardi, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tubuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.